الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النور المذهب النسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang lagi untuk bersama-sama membaca kitab Al-Arba'in Aziziyah, yang mana 40 hadis yang membahaskan tentang perihal hari ini dan juga membahaskan tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadi tanpa kita membuang masa, kita akan masuk ke dalam faedah-faedah yang telah dituliskan oleh pengarang. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Jadi saya ingat kita berhenti pada muka surat yang ke-16. Asalnya ke-16. Jadi kita recap yang balik yang minggu lepas, di mana kita telah membicarakan tentang 40, bilangan nombor 40. Arba'in kata orang, arba'in. Seperti mana kitab tu pun dihimpun dalam bentuk 40. Dan apa yang special yang 40 tu? Maka para ulama tadi, para ulama sufi terutamanya menggambarkan tadi bahawasanya nombor 40 tu mempunyai rahsia. Kerana Allah Subhanahu wa taala tadi murid Musa kitab Tauratnya selama 40 hari. Dan hukuman-hukuman sekiannya untuk 40 hari, maka ada tahdid pada pada bilangan nombor 40 menunjukkan ada sir dan kesepakatan. Adapun ijma' ataupun keseluruhan kesepakatan ulama tadi mengatakan yang mengetahui sir dan barakah daripada nombor 40 itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama berijtihad ataupun berpendapat 40 adalah bilangan nombor yang patut kita cuba untuk berterbiah diri. Contoh selama 40 hari kita mengislahkan diri. Seperti mana disebutkan dalam kitab yang kita akan baca pada muka surat 16. Lepas kita baca hadis dia, Masyaribal Khamra, makanya sebutkan oleh kerana itu jugalah para ahli sufi menjadikan Al-Arba'iniyah. Bila sebut Al-Arba'iniyahnya, Arba'iniyah 40 melazimi khalwat. Khalwat tu bukan khalwat perempuan, itu khalwat bersendirian. Bersendirian di dalam macam kata orang dulu mari bertapa lah. Bertapa, kita nak bersilat, kita kena bertapa kata orang dulu. Tapi yang berkhalwat itu adalah duduk zikir bersendirian selama 40 malam. Atau yang selalu diamalkan oleh para ulama sufi. Selama 40 malam untuk berzikir, mentafakkur, berfikir tentang dirinya selama 40 malam. Maka perbincangan untuk tentang itu boleh merujuk pada kitab Al-Awarif Al-Ma'arif, Awariful Ma'arif karangan Al-Suhrawardi. Suhrawardi itu salah seorang ulama, iaitu ulama sufi lah, ulama sufi pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi akhirnya dibunuh oleh karenanya pun fahaman tadi bukan agak ekstrim, tapi dia fahaman sufi tadi sama fahaman sufi yang mampu dipahami oleh orang awam. Karenanya ngembak kepada kefahaman wahdatul wujud itu. Jadi dibunuh oleh para ulama tadi, ulama pun bunuh, ulama mengeluarkan fatwa untuk membunuhnya kerana kefahaman tadi menyebabkan orang lain salah faham. Seperti mana kita tahu tuan-tuan, contohnya di Penang ada golongan-golongan yang dinamakan sebagai Batiniyah. Batiniyah itu apa? Iaitu kelompok-kelompok yang mempercayai kepada arkam itu bukan al-arkam. Arkam itu nombor setiap nombor ada rahsia. Macam si lepat, siapa kena lepat lah, yang ada sebutnya nombor dreadlock kan. Maka si lepat tu membawa fahaman daripada situ lah. Al-Suhrawardi, daripada Ibn Arabi, hanya akan menyebutkan diri tentang wahdatul wujud dan sebagainya. Dan akhirnya saya tahu pada pada sini pun kefahaman sudah faham. Contohnya pada ayat
yang kita baca surah Al-Ma'un, dalam surah Al-Ma'un yang mana tadi kan solat yang sahun kan, solat yang orang lalai tu maksudnya dia celaka. Jadi dia celaka orang yang solat tu makin semua solat. Makanya kefahaman yang datang daripada golongan-golongan contoh, jadi kita kena hati-hatilah. Ada beberapa kefahaman sufi tak kita boleh pegang. Ada yang bagus, ada yang si bagusnya kita kena tapis. Dalam hal kita baca pada faedah kelima. Jadi faedah kelima, hadis-hadis yang diriwayatkan adalah berkenaan yang pertama fitnah dan tanda-tanda kiamat. Fitnah. Dan kita tahu lah fitnah dah berlaku dah kena tu. Dan menunjukkan kepada tanda-tanda kiamat. Yang keduanya adalah perkara yang akan berlaku sebelum berlakunya kiamat, seperti peristiwa-peristiwa yang ajaib dan hal-hal yang ganjil. Hal yang ganjil tu yang akan berlaku lah melalui hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi. Dan yang ketiga, apa yang akan berlaku kepada manusia seperti perubahan dan penggantian. Jadi ahwal, biasanya bila sebut ahwal, apa yang berlaku bila hadis yang mesti ditunjukkan kepada keadaan semasa yang berlaku. Yang keempat, apa yang akan turun kepada manusia seperti bala dan perkara yang mengejutkan. Contohnya bala yang kita terima COVID-19 lah. Nabi SAW sebut dah dalam hadis itu. Dalam hadis yang bilang, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsun idza ubtilaitum bihinna wa a'udzu billahi an tadrukuhunna lam tadhhar fahisha fi qaumin qat. Jadi idza ibtalaitum bihinna. Maka kata Nabi tadi, wahai muhajirin, katanya, apabila kalian ditimpa salah satu daripada 5 perkara atau, maka aku mohon kepada Allah moga kalian menghadapinya. Yang pertama tadi, tidak akan terzahirnya al-fahishah, perkara-perkara keji pada satu kaum pun, sehinggalah akan tersebarnya dengan apa? Fihi ta'un wal auja', penyakit ta'un dan penyakit-penyakit yang sangat menyakitkan, allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu. Yang mana tadi penyakit-penyakit yang pernah berlaku pada dulu kemarin berlaku pula akan datang. Contohnya apa? Coronavirus lah. Zuhurul amrad allati lam takun min aslafina. Jadi penyakit-penyakit yang pernah berlaku pada zaman dulu berlaku. Sebagai salah seorang ulama namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni yang menceritakan tadi dalam kitabnya bahawasanya penyakit-penyakit tu yang Nabi sabda telah berlaku dah. Penyakit-penyakit yang kita sudah dengar, contohnya AIDS, baru tahun berapa yang keluar AIDS, influenza, sesama burung dengan sesama babi. Yang saya tadi adalah apa lagi? H1N1 semua jalan. Tu kan? Babi kan? H1N1. Pasal tadi penyakit untar, demam muntah kat semua. Influenza juga asalnya, sama-sama keluarga saya juga lah. Kemudian yang kita pernah waktu itu adalah coronavirus COVID-19. Yang mana tadi pernah ada penawar pun, vaksin pun baru diolah bersama. Yang dimaksudkan Nabi dah tahu dah benda yang akan berlaku. Satu zaman kelak orang akan terima satu penyakit yang akan pernah dirasai oleh kaum-kaum dulu. Contoh zaman Nabi ta'un pernah berlaku. Tapi tak ta'un wal auja'. Auja' adalah guna perkataan plural. Plural maksudnya adalah penyakit-penyakit yang sakit, yang mengerikan, yang tidak pernah berlaku. Yang menunjukkan perkara-perkara yang mengejutkan berlaku. Dan kemudian kita baca yang dalamnya, orang yang benar-benar berilmu hendaklah tidak mensyarahkan hadis-hadis tersebut berdasarkan lafaz, istilah dan maksud yang difahami dari sudut bahasa. Hal yang demikian kerana perkara tersebut akan membawa kepada berlakunya kesalahan yang besar, kekeliruan yang jelas, di samping akan mengubah makna hadis yang diriwayatkan berkenaan daripada apa yang diinginkan oleh Nabi. Itu adalah memang satu amaran, bukan kepada orang yang berilmu, orang alim, tapi kepada semua orang yang suka mengkaji tentang eskatologi, yang suka mengkaji tentang ilmu akhir zaman. Tanpa ada disiplin ilmu, yang boleh jadi sesat, yang boleh jadi taksub kepada kefahamannya. Yang baca buku Rothschild, yang baca buku Freemason, dan akhirnya yang akan jadi jumud dan jadi su'uzon kepada semua orang. Sikit-sikit tentera Dajjal, sedikit AJK pengusi tadi, AJK pengusi masjid tentera Dajjal sebab ikut SOP. Maka ia yang menyebabkan para ulama mengkritik supaya kita jangan memahami hadis tadi dengan
apa? Dengan lafaz yang literal, dengan istilah yang kita faham tapi kita cuba nak syarahkan. Jadi ulama-ulama besar ni jangan syarah selagi mana kita faham ataupun benda yang berlaku, maka kita jangan syarahkan. Maksudnya hadis Nabi tu memang menyebut tentang masa depan. Contohnya pernah berlaku polemik tahun lepas asalnya. Tahun lepas polemik tentang akan berlakunya satu teriakan di bulan Ramadan. Ustaz-ustaz semua cerita, oh pula akan berlaku di 20 Ramadan, berlakunya teriakan daripada langit sehingga orang semua akan keluar semua. Memang ada hadis yang memang ada sahih, hadis yang sahih. Bukan sahih, hadis yang dhaif salah, hadis yang dhaif. Dan kemudian bila hadis yang dhaif disebarkan, maka para ulama memesan kepada orang supaya hadis itu jangan ditakut-takutkan kepada orang, maka sih dibenarkan. Jadi ulama kata tadi kita sih boleh tahdid untuk menentukan waktu tertentu. Oh Ramadan tahun tak boleh, hanya akan berlaku si boleh kata dalam disiplin ilmu akhir zaman si boleh ditahdidkan, maksudnya menentukan tarikh tertentu. Contohnya sini si faham tentang hubungan di antara hadis-hadis. Jadi Syekh Sayyidi Abdul Aziz nya menegur kepada para ulama sebenarnya, para ulama tadi bahawasanya jangan syarah sebarang. Ada syarah-syarah yang sebelum itu dikolah mengarut. Sebab apanya sama dengan keadaan semasa. Ini sih sama. Sebab apa yang Nabi sebutkan berlaku pada zaman kita, bukan pada zaman ulama-ulama dulu. Kelak kita akan lihat hadis yang Nabi sebut. Hal ini disebabkan Nabi SAW mengungkapkan lafaz tersebut berdasarkan apa yang disaksikannya. Nabi tengok benda yang berlaku dengan yang pun mukjizat yang dia dapat negara future dan diperlihatkan oleh Allah tentang hal dan keadaan yang akan berlaku kepada umat ini. Nabi menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami. Nabi tanya, ini siapa nak guna bahasa tadi? Oh, tok television. Yang sebut dengan para sahabat, confirm si faham. Television, isyara. Terus si faham apa tu? Maka jadi Nabi menggunakan bahasa yang simple, yang dikiaskan kepada keadaan semasa. Contoh Nabi sebut, fitnah akan tersebar melalui satu yang segi empat yang seperti hamparan permadani. Sahabat pun pelik. Macam ni fitnah tersebar dengan permadani. Bentuk permadani segi empat kan? Apa ya? Televisyen, telefon, fitnah akan tersebar melalui itu. Nabi sebut fitnah akan tersebar melalui telefon. Sahabat pun bila. Bahkan Nabi sebutkan benda-benda yang moden tu lah. Nabi sebut tentang berlakunya proses janin persenyawaan. Sahabat dah blur dah. Oh, tu kan dia faham orang tu. Untuk sains, Nabi dah cerita tentang sains 1400 tahun yang dulu. Menunjukkan mukjizat. Kalau Nabi tu mukjiz. Jadi kata-kata yang bermukjizat. Jadi Nabi menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami. Oh, lupa pasang tok tadi. Afwan. Nabi menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami oleh para sahabat dan bukan sebaliknya. Kerana tidak mungkin Nabi SAW bercakap dengan mereka dengan sesuatu yang tidak diketahui dan difahami maknanya. Oleh itu baginda SAW akan mendatangkan contoh dan menggunakan perkataan yang boleh difahami di samping mendekatkan kepada mereka makna sebenar yang diingini daripada berita tersebut. Contoh ada 10 hadis, saya lupa lah panjang hadisnya. 10 hadis Nabi sebut tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadi tanda-tanda akhir zaman daripada ada satu benda tobak tu tapak pinggan yang akan memecah atau memutuskan silaturahim. Sahabat pun dengar apa benda tobak tu, tapak. Si tahu. Tapi yang Nabi sebenarnya nak kiaskan at-tobak maksudnya tapak adalah piring satelit. Astro dah apa semuanya. Jadi Nabi pada bila ada benda tu di rumah, apa kita pola? Saya dah kita nak tegur jiran tapi kita nak gagun dengan drama, dengan TV. Ya, yang maksud Nabi tadi, ukhuwah pada zaman kita si kamar kita dulu. Semua orang gagu duduk di rumah dengan TV. Berbeza dengan zaman dulu. Semua bertanya kabar, keluar ziarah sahabatnya. Tapi zaman itu semua akan duduk di rumah dan melihat televisyen. Adakah benda yang salah? Salah, cuma Nabi sebut dia adalah tanda-tandanya. Tanda-tandanya tadi dah dekat dah. Dekat tadi maksudnya kita tak berada di pertengahan tanda-tandanya, dan petanda kubra, yang petanda besar belum berlaku lagi lah. Yang kita akan bahaskan kemudian. Jadi contohnya pengkhabaran Nabi SAW berkenaan kenderaan mewah. Nabi sebut kenderaan mewah yang manusia akan berlumba-lumba memilikinya dan mereka berbangga-bangga dengannya. Perkara ini digambarkan melalui lafaz al-mayathiru ataupun miyathiru.
perkataan miyathiru itu mayathir, yang bermaksud kenderaan yang empuk. Kita bayangkan kereta kita kenetuk, lembut seatnya pun seat ya. Mun seat kasar ya, kena tukar baru lah kereta ya. Jadi lembutnya, empuk, dan dijadikan yang empuk membuatkan penunggangnya selesa kerana kelembutan dan kenyamanannya. Maka kita pakai kereta ni, kita akan beli, kita akan berebut-rebut beli kereta nak paling selesa. Kita akan beli kereta yang paling full spec. Yang dimaksudkan Nabi tadi. Gambaran yang hampir sama tentangnya dalam sebuah hadis yang lain di sabda baginda Nabi SAW, sayakunu fi akhiri ummati rijalun yarkabuna ala surujin kashbahir rihal yanzilu ala abwabil masajid nisa'uhum kasiyatun ariyatun. Maksudnya akan berlaku pada akhir pada zaman umat aku, para lelaki, kata Nabi, yang menaiki kenderaan seumpama binatang tunggangan. Mereka turun di hadapan pintu-pintu masjid. Wanita-wanita mereka berpakaian tetapi telanjang. Maksud Nabi apa? Kasiyat ariyat tu, dia pakai baju tapi bajunya nampak bentuk badan. Kita sibuk cerita nampak lah, memang dah tersebar dah benda tu. Memang dah berlaku. Orang pakai pakaian tapi si tutup aurat dengan sempurna. Jadi Nabi dah sebut dah akan nisa'uhum kasiyatu ariyat. Perempuan-perempuan mereka akan telanjang. Mereka berpakaian tapi telanjang. Maksudnya hanya tutup aurat dengan sempurna. Pakaian-pakaian yang dijual menutup aurat dengan sempurna. Ia yang dimaksudkan oleh Nabi SAW. Dan selain itu, baginda juga menggambarkan berkenaan kenderaan dalam hadis yang lain dengan sabdanya, min asyrati sa'ati an yurkabal manzur, kata Nabi. Jadi di antara tanda-tanda berlakunya kiamat ialah kenderaan yang dinaiki merupakan kenderaan yang menarik perhatian. Kenderaan yang menarik perhatian lah. Pola kereta kacak-kacak. Nabi dah nangga dah oleh umatnya. Apa yang dilakukan oleh umat Nabi tu, Nabi dah nangga dah. Manusia tu akan pakai keretanya, polahnya nyamuk, manusia nangga kenderaannya. Manusia akan tertarik dengan nyampun kereta. Jadi manusia tanda-tanda akhir zaman lah. Zaman dulu kita nak bangga pun apa, zaman pakai kuda dulu. Tapi zaman itu orang berebut-rebut beli Honda, beli kereta apa lagi, kita Civic kah, kita BMW, pasal menunjuk-nunjuk. Yang dimaksudkan Nabi tu, kenderaan yang dinaikinya merupakan kenderaan yang menarik perhatian. Begitu juga seumpama pengkhabaran baginda berkenaan zaman wanita yang tabarruj. Tabarruj tu melampau-lampau tu, tabarruj, melampau-lampau dalam bersolek, melampau-lampau dalam berpakaian, ya tabarruj kepada perempuan, membuat sanggul rambut, sanggul rambut, dan meletakkan rambut palsu di atas kepala mereka melalui sabda baginda Nabi SAW, kasiyatun ariyatun ala ru'usihinna ka asminatil bukhti. Maksudnya wanita-wanita itu berpakaian tetapi telanjang, dan di atas kepala mereka umpama bonggol unta. Sanggul perempuan lah. Sanggul kecil saya dah, tuan-tuan. Masa saya mengaji kitab dengan guru saya, sanggul kecil dalam hukum fiqh saya ada masalah. Tapi sanggul yang sampai menampakkan bentuknya besar, kita perlu sebut nama orang-orang lah. Tapi kita dapat nangga di media sosial siapa yang guna fashion rambut sanggul tebal. Maka bila sanggul yang tebal, ia menunjukkan tadi tanda-tanda yang berlaku, dan Nabi SAW melihat benda tu. Dan hadis-hadis seumpama dengannya yang menunjukkan baginda SAW diperlihat dan dipertontonkan oleh Allah tentang apa yang berlaku. Sebab laki-laki kita akan dengar satu hadis, Nabi lihat ahwal sepertinya nangga TV. Macam contohnya berlaku perang, tuan-tuan. Bila berlaku perang, contoh Nabi pergi perang, Nabi hantar tentera ajak, Sariyah namanya, Sariyah, yang hantarkan tentera sahabat tadi pergi perang. Nabi duduk sebenarnya, Nabi nampak peperangan yang seperti depan matanya. Salah satu jawab mukjizat Nabi, yang nampak tadi contoh peperangan yang berlaku di Madinah, tapi yang berlaku di pertengahan jalan di antara Madinah dan Mekah. Nabi dapat nangga sepertinya berada di peperangannya. Ada disebutkan dalam kitab Fiqhus Sirah, ada Imam Ramadan Al-Buti diceritakan tentang tu. Tarikhul Hawadis pun disebutkan, cerita tentang mukjizat Nabi tadi, yang dapat nangga benda yang jauh seperti di hadapan matanya. Yang gambarannya tadi yang sepertinya nangga live. Macam kita tadi nangga TV, tapi Nabi tadi nasib pakai nangga TV. Canggih mukjizat. Mukjizat Nabi tadi canggih. Dia duduk di depannya, dia tahu siapa dah mati,
Sampai kan kadang-kadang Nabi nya tahu tentang perkara gaib, tentang masa depan, tapi ada batasan. Jangan kita fikir Nabi tahu semua tentang masa depan sih. Tapi Nabi tahu sebatas yang ni Allah beritahu. Jadi Nabi tu nyasi tahu perkara gaib secara total. Dia tahu perkara gaib dengan apa yang Allah beritahu. Contohnya Nabi pada tadi di situ kelak akan mati si fulan. Situ si fulan mati. Memang benar mati. Nabi dah nanggar dah. Dia dah nampak dah benda yang akan berlaku. Sama juga dengan yang Nabi SAW nampak daripada apa yang Allah tunjuk tu. Disebabkan itu Nabi SAW menggambarkannya dengan gambaran yang sangat terperinci tentang apa sebenarnya yang akan berlaku, namun baginda mengkhabarkan kepada para sahabat dengan ungkapan yang mudah difahami. Ungkapan yang mudah difahami oleh mereka lah pada zamannya, waqi' semasa ya. Nabi sempat menjelaskan sama seperti zaman kita tu, tapi Nabi jelaskan ikut situasi pada zaman sahabat tu. Adapun hakikat sebenar daripada apa yang dikhabarkan adalah lebih daripada itu tanpa syak lagi. Sebenarnya para sahabat pun dengan hadis tentang tanda-tanda akhir zaman, yang si faham. Tidak sahabat si faham. Tidak ulama-ulama selepas yang pun si faham, tapi sidanya cuba syarahkan hadisnya. Tidak riwayatkan hadisnya masuk dalam kitab, tapi tidak ada ulama syarah, ada ulama si syarah. Sebab sidanya si faham. Macam ni maksud Nabi tu. Sebab dalam kitab bahasa Arab tu, satu perkataan boleh membawa 10 makna, 20 makna. Jadi banyak. Jadi saya pun bingung kepala. Macam ni nak terjemah tu. Maka tadi ada ulama meninggalkan syarah, ada ulama mensyarahkan. Tapi carahan ulama-ulama terdahulu boleh dipakai. Oleh kerana apa? Oleh kerana sidanya si nampak benda yang berlaku depan mata sidak. Jadi kita yang nampak. Jadi kita boleh untuk mensyarahkan, tapi dengan syarat jadi ulama dulu lah. Jangan kita gagu-gagu untuk mensyarah juga. Maka janganlah. Oleh yang demikian, penjelasan bagi hadis-hadis ini adalah kewujudan ini secara keseluruhannya dengan apa yang muncul padanya daripada kejadian, insiden, peristiwa, dan termasuklah kejadian alam semula jadi, seperti banyaknya berlaku gempa bumi. Tuan-tuan, kita sih pernah berlaku gempa bumi lah, alhamdulillah, syukurillah. Tapi tempat lain banyaknya berlaku gempa bumi. Yang kedua, kurangnya tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, banyaknya hujan dan banjir sehingga menenggelamkan seluruh perkampungan. Yang keempat, keringnya punca air dari mata air. Yang kelima, tersebarnya penyakit-penyakit ganjil, atau yang berlaku itu adalah penyakit-penyakit ganjil yang tidak pernah diketahui dan ditemui. Yang keenam, banyak berlaku kematian secara mengejut. Zaman kita tak berlaku kematian secara mengejut. Orang-orang muda daripada pakcik-pakcik semua meninggal tu didiagnos sakit jantung. Lagi muda, umur 20, 25, 29. Itu yang dimaksudkan mengati mengejut. Dan ada riwayat lain mengatakan jadi adalah tentang orang-orang muda yang meninggal tanpa ada penyakit. Jadi yang seterusnya, tersebar penyakit lumpuh sehingga manusia yang menghidapinya berharap agar mereka meninggal dunia disebabkannya. Serta perkara-perkara lain yang telah berlaku dan kita telah menyaksikannya dengan apa yang berlaku pada masa akan datang. Pada zaman kita tu dah banyak dah kita nanggal sebenarnya. Kita dah saksikan banyak sebenarnya. Jadi tu bila kita baca tu semua, kita akan boleh muhasabah sebenarnya. Jauh lagi ke kehidupan kita tu. Sejauh mana kita boleh fikir. Tapi ala kulli hal, dalam kita belajar tentang ahwalul qiyamah tu, bukan bermakna kita berputus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tapi apabila kita dah tahu tentang akhir zaman, kita belajar macam ni cara Nabi nak mengajarkan kita menghadapi akhir zaman. Kerana bila akhir zaman tuan-tuan, kan kita baca sebelum tu, perkara yang hak dan batil sampai siapa nak beza dah. Contoh isu kreator fitnah yang berlaku, disebarkan aib seorang dalam media sosial, ustaz sekian bla bla. Jadi macam ni kita nak menghadapi fitnah tersebut. Saya di PM tanya, "Assalamualaikum ustaz, apa pendapat ustaz tu?" "Assalamualaikum ustaz," dalam WhatsApp, dalam Messenger, dalam IG. Habis saya tu bukanlah hanya pun PA nak jawab lah. Jadi saya pun macam malas nak ambil tahu. Memang ada dengar cerita daripada ustaz-ustaz di Semenanjung tentang isu tu. Memang Senya Madatik memang famous, memang panas. Tapi tadi bila saya belajar ilmu akhir zaman tu dan belajar dengan guru-guru, dan apa yang diajarkan oleh guru-guru saya, mauqifus sahabah, apabila kita bertemu dengan cerita yang kita si tahu, maka lebih baik kita diam. Biarkan pihak berkuasa yang menentukan, dan bukannya kita yang menilai. Munnya benarnya pula, ia dosanya dengan Allah.
biar penguasa yang menghukumkannya. Apa hak kita nak menghina orang? Belum tentu aib kita tu, aib kita tu dibuka oleh Allah SWT, malu kita. Malu kita tu. Mungkin kita dibuka oleh Allah aib kita. Tapi beruntungnya kita tadi, syukurnya Allah tutup aib kita. Bila Allah tutup aib kita tu, tuan-tuan, jadi ialah orang akan dengar kita tu baik, dengar kita tu soleh, dengar kita tu selalu pergi masjid. Tapi bila Allah buka aib sebenarnya, maka kita akan jadi hina sehina-hinanya di mata masyarakat. Seperti kes contohlah, bila tadi saya dapat tahu berita tu, dapat bukti sikit tadi, terus menghukum, tergesa-gesa, musta'jil, tergesa-gesa dalam menghukum seseorang. Maka tadi yang terbaiknya adalah kita berdiam diri. Sampai ada ustaz, memang si saudara Wong, namanya Wong, saudara Wong nya pergi jumpa semua ustaz-ustaz di Semenanjung. Atau saya dapat berita daripada sahabat saya lah, dia pergi semua ustaz-ustaz di Semenanjung, ustaz yang masyhur lah, Ustaz Nur Derus, ustaz yang follower banyak, Ustaz Puyu Said dan sebagainya, meminta bantuan untuk kecam saudara yang difitnah. Jadi dia minta tolonglah. Jadi perbuatannya tadi memang dia mau minta bantuan, sebab dia tahu yang difitnah banyak backup, yang banyak daripada golongan jemaah tabligh ada di belakangnya, ada golongan-golongan artis, jadi banyaklah. Tapi ala kulli hal, yang antara sidaknya lah nya yang mengambil tanggungjawab tadi, mas'uliyah. Jadi dia ambil tanggungjawab untuk apa? Untuk mempertahankan orang yang kena kena cabul apa semua ya. Makanya mengambil tanggungjawab ya. Maka yang pun halah, tapi yang pun menyebarkan aib apa semua ya. Sebenarnya bukan kerjanya, tapi ada kerja orang lain yang mulah benda ya. Jadi yang menyebarkan di Telegram, dan akhirnya tersebarlah, dan akhirnya semua orang melihat, dan akhirnya semua menghukum. Maka benda tu lah yang kita betul elakkan, menghukum seseorang. Tapi kita minta tahu, kita diam. Kita diam dan jangan kita bahaskan perkara tersebut. Seperti hal betul lah, kita jumpa fitnah-fitnah berleluasa, kita dah ni betul ni salah. Jadi kita perlu berhati-hatilah di akhir zaman tu. Hal keadaan ini seumpama sebuah kisah dongeng yang tidak akan menjadi nyata sehinggalah kisah itu dilakonkan di atas pentas lakonan. Ya, ulama berikan tashbih, satu perumpamaan. Sekiranya kisah itu hanya dijelaskan melalui penulisan di atas beberapa helai kertas sahaja, sudah pasti tidak akan memadai untuk memperincikan kekayaan bahasa dan menjelaskan makna yang tersirat. Bahkan kadang-kadang mungkin tidak mendapati langsung dengan makna yang diinginkan. Sebilangan ulama terdahulu, ulama doloklah, telah berusaha menjelaskan hadis-hadis ini dengan penjelasan yang seolah-olah mereka berfikiran cetek, atau ulama kritik lah. Tuan-tuan boleh baca dengan sangat panjang untuk mula kritikan dan mengkritik ulama-ulama dulu yang mula syarahan yang bertepatan dengan hadis sebenarnya. Nya syarah melalui lafaz dan akhirnya tadi nya menepati sebenarnya murad hadis. Sebab bila kita mensyarahkan hadis, penting kita syarahkan mengikut asbabul wurud, sebab-sebab hadis yang turun kena maknanya daripada para sahabat. Dan kadang-kadang ada yang sahabat syarahkan hadis tu, maka kadang-kadang ulama-ulama terpaksa berijtihad dengan menggunakan sudut lughawi dan sebagainya. Maka ia adalah kerja-kerja para ulama. Jadi panjanglah bacaan tu, boleh baca sendirilah. Jadi kami akan masuk kepada perenggan yang seterusnya. Adapun sekarang setelah berlaku dan terselah apa yang dikhabarkan melalui hadis-hadis ini, dengan hanya melihat hadis-hadis tersebut untuk kali pertama, akal manusia akan terus memahami apa yang dimaksudkan. Betul sih. Bila kita baca hadis Nabi tadi, kita kaitkan dengan zaman kita dapat tangkap, betul lah Nabi dah sebut tu. Cuma ya yang dimaksudkan penulis tadi, kita dapat gambaran dah tentang Nabi sebut dah. Tapi ulama dulu tidak nampak sebab belum berlaku. Jadi akal manusia akan memahami. Terdapat beberapa hadis yang digambarkan dan diceritakan masih belum berlaku. Betul. Terdapat beberapa hadis yang digambarkan dan diceritakan masih belum berlaku. Contohnya, kini tu golongan-golongan konspirasi, misalnya bahasat untuk mengumpulkan makanan selama setahun. Memang ada hadis Nabi, adalah hadis dhaif sebutkan tentang kumpul makanan setahun. Maka tadi saya pun gagum mengumpulkan makanan setahun, membina perkampungan di hutan. Maka kalau kita lihat semulalah macam Syekh Nias yang mengajar kami orang tentang satu benda.
fiqhul aulawiyat. Ni yang lebih utama di antara perkara tu kita nilai. Jadi tidak pernah ada hadis Nabi sebut kita kena kumpul makanan setahun. Okey, kita bandingkan dulu. Okey, jadi kita bandingkan tadi di antara kita kumpul makanan setahun dengan kita beri makan kepada jiran kita yang kelaparan, dia lebih afdal. Jadi kata Syekh Nias, kita beri makan jiran kita pahalanya seperti kita membangunkan Kaabah. Kaabah itu bukan masjid, bukan Masjid Darussalam. Kaabah ibarat pahalanya kita beri makan jiran kita yang kelaparan, saudara Islam kita, ibarat kita tadi bina Kaabah. Besar pahala ya. Jadi cuma kita nak pilih kumpul makanan setahun untuk menghadapi akhir zaman dengan kita beri makan kepada orang miskin ataupun orang-orang yang susah, jiran-jiran kita. Kita biar jiran kita kelaparan sebab boleh untuk kes tahun tu adanya, untuk stok setahun tu adanya, maka disimpan. Maka satu kerugian, kata Syekh Nias, satu kerugian yang besar. Maka kita janganlah terikut-ikut dengan golongan-golongan yang terlalu taksub dengan akhir zaman tak? Sampai gemuk pergi hutan, berhenti kerja. Semua kerjaan tu Dajjal, pergi hutan. Maka kita pun fikir balik, betulkah tindakan saya tu? Apa yang mendorong sidanya untuk ikut kepada tu? Jadi para ulama' dah bahaskan pada tu sebenarnya. Jadi salah satunya adalah kejahilan. Sebenarnya bila kita kejahilan, kita baca satu buku tanpa merujuk kepada para ulama', maka kita jadi semialah faham tentang akhir zaman lalu kritik ulama'. Terus kita tadi madah tok salah, terus sangka orang lain jahit. Sampai kan ketika kembang muzakarah tentang vaksin tu, bukan vaksin, corona. Apakah corona tu adalah orang madah tadi konspirasi? Adakah corona tu hanyalah wabak, yang penyakit yang muncul dengan sendirinya? Maka ulama-ulama pun memang khilaf dalam pendapat tu. Ada setengah ulama kata konspirasi, ada setengah ulama pada si. Ala kulli hal, kata guru saya lah, Syekh Nias, yang mengatakan tadi bahwasanya walaupun coronavirus tu tadi daripada tangan-tangan tidak ahli politik kah, daripada orang-orang kaya kah, bukan kerja kita mau tahu sebenarnya, bukan kerja kita. Kerja kita adalah teruskan dengan beramal dan mempelajari ilmu fardu ain. Teruskan walaupun kiamat dah berlaku, kita kena teruskan hidup. Nabi sebut macam ni, walaupun kiamat berlaku esok kah, lusa kah, atau sedang berlaku kah, ataupun masih ditunda kah, kita mau tanam benih ya, tanam je kata Nabi. Teruskan kehidupan, bukannya kita terus tadi putus asa. Putus asa terus tadi kita menghukum para ulama. Maka itu adalah satu kejahilan lah. Macam tentang vaksin. Banyaknya golongan-golongan saya tahu tadi anti SOP lah. Anti SOP, anti vaksin dan sebagainya. Walaupun pasal kuota Jumaat memang saya kritik tu lah. Saya kritik Jabatan Agama, tapi ia adalah untuk kebaikan untuk supaya lebih proaktif untuk memuzakarahkan tentang kuota Jumaat. Tapi untuk isu SOP semua saya ada masalah, kerana ia adalah ulil amri. Kita patut patuh ulil amri beritahu betul, kerana ada kaedah-kaedahnya, apa semua. Kita patuh saja apa yang diberi oleh ulil amri. Tapi masalahnya bila geng-geng konspirasi ataupun yang akhir zaman tu, yang akan sibuk, yang memikirkan tadi nak menyelamatkan diri apa semua daripada fitnah tu. Adakah kita fikir bila kita lari ke hutan kita selamat? Aja kita fikir selamat ya kita daripada Dajjal. Sedangkan sifat-sifat Dajjal diceritakan dalam hadis ya, Dajjal tak menyamuk pergi sikit tempat, sekelip mata aja, sekejap aja. Sampai ulama khilaf tentang mensyarahkan hadis ya. Ini ada kuasa kah, ataupun yang menggunakan jet kah, atau apakah? Maka berlaku khilaf dalam pahaman para ulama. Ulama-ulama yang baru pun zaman kita kini tu, Syekh Imran Hussein dan ulama-ulama lainnya, Syekh Imran Hussein contohnya, Syekh Imran Hussein yang mensyarahkan tentang hadis Dajjal lo, bahawa Dajjal tak menggunakan jet, katanya lah, ia ijtihadnya. Kita boleh percaya bulat-bulat, tapi ini adalah ijtihad, pendapatnya. Tapi ala kulli halnya, dalam hadis Nabi mengatakan tadi Dajjal lo-nya dapat datang ataupun pergi ke seluruh dunia tu untuk menyebarkan dakwahnya. Jadi sangat bahayalah. Jadi adakah kita menyangka kita pergi hutan kita selamat? Jadi kita perlu fikir, adakah kita menuntut ilmu
lebih selamat. Jadi tuntut ilmu lebih selamat, amalkan kahfi. So Nabi SAW telah memberikan kepada kita perisai, wijak, satu perisai untuk kita menyelamatkan diri kita di akhir zaman tu. Ya, yang pentingnya. Jadi bukannya kita tadi pergi lari ke hutan. Lari ke hutan sampai kita menghina para ulama dan orang-orang yang ikut kepada SOP. Siapa yang ambil vaksin tak padahnya tadi adalah orang yang zombie katanya. Jadi zombie kita tu. Jadi yang mengarutlah, sangatlah mengarut pemahaman yang dipegang oleh mereka ini. Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz tu, maka siapa itu tiga? Masih belum berlaku, namun apa yang dikhabarkan itu pasti terjadi. Pasti dengan jazamnya terjadi dan bukanlah suatu yang mustahil, seperti mana yang telah berlaku dan menjadi nyata apa yang dikhabarkan dalam hadis-hadis lain. Maka tidak perlulah bersusah payah untuk mensyarahkan hadis-hadis ini, apatah lagi memahaminya dengan makna-makna yang jauh. Sebab bila mana kita faham hadis tu dengan salah, makna lari lafaz daripada lafaz sebenarnya, sehingga membawa kepada kesukaran serta tidak mendapati makna sebenar, seperti mana yang telah berlaku kepada ulama terdahulu yang cuba mensyarahkan hadis-hadis ini. Bahkan wajib untuk meninggalkan penjelasan hadis-hadis tersebut kepada generasi akan datang, kerana mereka lah yang bertanggungjawab menjelaskannya, dan usaha selain mereka hanyalah usaha yang sia-sia. Maksudnya jadi para ulama-ulama hadis yang menyerahkan tugas untuk syarahkan hadis itu kepada anak-anak kita yang akan datang, untuk memberikan kefahaman, untuk memberikan siyak ataupun hubungan, siyaqul hadis, hubungan di antara hadisnya dengan situasi kini tu apa kaitannya. Maka perlu disyarahkan oleh bakal-bakal ulama lah. Di samping itu, mereka yang menulis dalam bab ini tidak akan mampu menguasainya dan bukan mudah baginya untuk mengkaji serta menyelidik secara mendalam. Betul tak? Sebab apa? Sebab dalam bab tu memang satu bab yang sangat susah nak diselidik seperti hadis-hadis lain. Tidak mungkin juga hanya memadai dengan sebuah buku yang ditulis tentang satu tajuk. Bahkan setiap kali percubaan untuk menghimpunkan hadis-hadis ini secara menyeluruh, pasti akan datang generasi seterusnya yang akan mengkoreksinya dengan perkara yang belum dia ambil kira. Itu oleh kerana apa? Masalah orang tadi, dapatan informasi. Zaman kita tu, kita nak dapat informasi tu mudah je. Google, keluar. Macam-macam keluar. Zaman dulu tidak gunakan hafalan, tidak menggunakan tulisan. Bila saya jumpa, saya dah jumpa lah, ajaklah saya dah dapat. Tapi zaman kita ni tu, walaupun kita si hafal, tapi kita dapat buka di Google. Kita dapat aksesnya di sini-sini, di Syamilah, Maktabah Syamilah contohnya. Ataupun kita dapat akses daripada skrip. Macam-macam nota kita dapat daripada siap, menunjukkan tadi zaman kita dapatan maklumat lebih luas daripada zaman dulu. Lebih canggih lah. Tapi masalahnya orang yang canggih. Orang dulu orang canggih, tapi maklumat saja susah nak dapat. Kena berantau jauh-jauh. Tapi zaman kita ni tak perlu merantau dah. Buka YouTube, search ustaz sekian, keluar. Belajar. Mudah. Dan begitulah seterusnya, sehinggalah berlakunya kiamat dan sebahagian manusia masuk ke dalam syurga dan sebahagian lagi di dalam neraka. Hal ini disebabkan mungkin manusia akan menemui salah satu dari hadis ini, dan mereka tidak perasan dan menyadari tentang hakikat sebenar hadis tersebut kerana tidak ada yang menjelaskan serta menerangkan makna sebenar daripada hadis itu. Justru dia hendaklah menyerahkan urusan untuk menjelaskan hadis tersebut kepada ahlinya. Jelaskan hadis kepada ahlinya lah, kepada orang yang belajar hadis. Kelak pasti akan datang setelahnya orang yang mengetahui kehendak sebenar hadis tersebut. Apabila terjadi apa yang dikhabarkan, maka berwaspadalah Maka berwaspadalah akan perkara ini supaya tidak mengambil risiko jika ingin menulis dalam bab ini dengan menjelaskannya secara menyeluruh tentang semua hadis yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Cukuplah hanya dengan menyatakan apa yang telah dilihat kerana telah muncul penerangannya, dan tinggalkanlah apa yang belum dilihat kepada orang yang akan datang setelah anda, seperti mana yang terjadi kepada anda dan orang sebelum anda. Wallahu alam, katanya. Wallahu alam. Oleh kerana apa? Maksud daripada musannif tu panjang-panjang tu yang jelaskan, yang memberikan amanat kepada ulama-ulama yang seterusnya untuk meneruskan penjelasan tentang hadis akhir zaman tu. Supaya apa? Supaya benda tu diabaikan. Oleh kerana ialah satu ilmu baru tadi dihidupkan oleh seorang Habib Abu Bakar Al-Adni, seorang ulama. Perkali kami sebut namanya Al-Habib Abu Bakar Al-Adni,
yang mensyarahkan satu kitab namanya Fiqhut Tahawulat. Al-Fiqhut Tahawulat yakni ilmu tadi yang mensyarahkan tentang isyarah hadis ya, hadis Jibril yang anta lidal amatu rabbataha. Yang pertama tadi syaratnya tadi Nabi sebut dalam hadis yang menyatakan tentang 3 benda: rukun iman, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Kan ditanya, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, ya Muhammad akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan aku tentang iman, kabarkan kepada aku tentang Islam. Kemudian yang ketiga, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Kemudian ditanya lagi Nabi, wahai ya Muhammad akhbirni 'anis sa'ah, katanya. Ya Muhammad, kabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Nabi pun jawab, ma mas'ulul a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya ya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Maksudnya Nabi bertawaduklah. Tapi memang hakikat yang Nabi ceritakan pun tentang akhir zaman ya. Maka kemudiannya ditanyakan, akhbirni an asyaratiha, kabarkan kepada aku tentang tanda-tandanya. Maka Nabi tersebut, antalidal amatu rabbataha, akan lahirnya kelak seorang hamba perempuan yang melahirkan anak tuannya. Antara hufatal uratal yatatawaluna fil bunyan. Dan saya tahu kelak nya akan nampak orang miskin yang tadi saya tahu saya ada selipar, saya ada baju, saya ada apa. Kemudian nya akan berebut-rebut, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Siapa ya? Kita akan bahas minggu depan lah tentang hadis insya-Allah. Jadi salah silap datang daripada diri saya yang lemah, kalau yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menampun atas silap bicara. Jadi kita sambung pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.